dah tengah-tengah mana lagi. Tak ingat. Tak tahu juga pun. Zaman bulat tu minat lah. Tapi tak ada lagi. Kita ambil rakaman. Bagi rumah. Ni kata orang nak ambil kan? Kita baca tu tengok orang. Tak tahu dia makan. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. ربي يسر ولا تعسر يا كريم. قال مؤلف رحمه الله تعالى. Dan bermula segala tanda agama ialah ada 4. Dan bermula segala tanda agama itu ialah ada 4. Mana? Apa? Yakni segala tanda bagi seorang yang bersifat dengan agama je. Mana segala tanda bagi seorang yang bersifat dengan agama. Dia kena dengan agama tu, yakni agama Islam lah. Jadi ada 4. Bermula yang pertama daripada 4. Bermula yang pertama daripada 4. Kata dianya sah i'tiqad. Makna sah i'tiqad tu mana? Betul ataupun jazam i'tiqad. Mana sah i'tiqad, betul ataupun jazam i'tiqad tu di sisi Allah. Di sisi Allah. Iaitu sah i'tiqad. Di sisi Allah tu jazam. Makna jazam tu berpegang dengan putus. Makna jazam tu berpegang dengan putus. Mana keluar dengan kata jazam tu syak, zon, waham.
Makna jazam tu. Makna jazam tu berpegang hati tu dengan putus. Dengan mana kata tak ada berbelah bagi, tak ada bergoyang. Jadi keluar dengan kata jazam tu syok. Mana syok ni? Ragu-ragu. Ataupun kita kata zon, ataupun waham, ataupun jahil. Dan jahil tu pula terbagi dua, jahil basit, jahil murakkab. Jadi kalau ada i'tiqad dia tu syak, zon, waham, jahil, maka tidak dikatakan jazam. Dia mesti i'tiqad tu jazam. Jazam dengan barang yang diiktikadkan dia, kan dia barang tu oleh ahli sunnah. Jadi kena tahulah apa barang perkara yang diiktikad oleh ahli sunnah. Maka kita orang Islam mestilah kita beriktikad dengan iktikad ataupun barang yang diiktikadkan oleh ahli sunnah, supaya sah iktikad kita tu. Dan iktikad yang kita iktikadkan tu pula mesti dalam keadaan jazam. Tu habis itu. Jadi apa dia? Barang yang diiktikadkan dia barang oleh ahli sunnah tu, iaitulah daripada perkara yang bergantung dengan Allah dan bergantung dengan Rasul, dan perkara yang didatangkan oleh Rasul. Itu. Iaitulah daripada perkara yang bergantung dengan Allah. Lagu mana? Kalau iktikad ahli sunnah wal jamaah, dia iktikad dengan barang yang bergantung dengan Allah, lagu mana? Kita pun kena iktikad macam itulah, dengan jazam. Begitu juga barang yang bergantung dengan Allah, lagu mana? Ahli sunnah wal jamaah iktikad barang yang bergantung dengan Rasul. Maka kita orang Islam mesti beriktikad dengan jazam, seperti barang yang diiktikad oleh ahli sunnah juga. Dan barang yang dibawa datang oleh Rasul, lagu mana? Kalau ahli sunnah wal jamaah membenarkan, meyakinkan barang yang didatang tu adalah daripada Rasul, maka kita sebagai orang Islam pun kena membenarkan, kena mengiyakan barang yang didatangkan oleh Rasul tu. Daripada situ barulah sah iktikad kita tu. Jadi apabila sah iktikad, maka tanda kita tu bersifat dengan agama Islam lah. Habis itu. Bermula yang kedua daripada empat. Bermula yang kedua daripada empat tanda. Tanda orang tu bersifat dengan agama Islam. Kata dianya ialah benar qasad. Makna benar qasad, yakni pada ibadat. Benar qasad tu yakni pada ibadat. Pada ibadat yang kita buat. Tak kira lah sama ada ibadat tu tadi, ibadat fardu maupun ibadat sunat, mesti benar qasad. Betul dia kata. Iaitu benar qasad tu. Iaitu benar qasad, menunaikan ibadat. Menunaikan ibadat, yakni sama ada ibadat fardu atau ibadat sunat.
Mana ibadat tu? Perbuatan mukallaf yang menyelari hawa nafsu. Di atas membesarkan Allah. Maka itu dia orang panggil ibadat. Ibadat-ibadat ni perbuatan mukallaf yang menyelari hawa nafsu di atas membesarkan Allah. Maka itu orang panggil ibadat. Jadi menunaikan ibadat tu sama ada ibadat ni ibadat fardu ataupun ibadat sunat. Menunai tu dengan ikhlas. Dengan ikhlas serta ikhlas. Mana dengan ikhlas tu serta ikhlas. Jadi maknanya semata-mata kita menunaikan ibadat tu kerana Allah. Sebab itu dia kata di luar tu nombor 2. Qauluhu menunaikan ibadat dengan ikhlas. Artinya menunaikan ibadat dengan ikhlas tu mengerjakan dia ibadat serta ikhlas niat. Serta ikhlas niat bagi Allah Ta'ala. Mana kita buat amal ibadat tu semata-mata kerana Allah Ta'ala lah. Bukan kerana yang lain. Tak. Ngajar kerana Allah, ngaji kerana Allah, zikir kerana Allah, berdoa kerana Allah. Apa juga ibadat. Tak kira fardu ke sunat ke. Dengan bahawa tiada disekutukan pada ibadat itu. Dengan bahawa tiada disekutukan, tiada dikongsikan pada ibadat itu akan yang lain daripada Allah Ta'ala. Mana semata-mata kerana Allah. Ni tak kerana Allah pun ya juga, kerana manusia pun ya juga. Kerana manusia nak puji daripada manusia, nak habuan daripada manusia. Nak biar manusia ingat dia tu ahli ibadah. Nak beri manusia puji dia tu mengajar sedap. Apa juga masalah boleh jawab. Akan zaman macam-macam timbul. Ni yang kita kena jaga ni. Ni yang kita kena jaga ni. Al-ikhlasu min babil usul. Ikhlas ni setengah daripada pintu nak menyampaikan, nak diterima akan ibadat kita tu oleh Allah. Pintunya kena melalui ikhlas. Ada juga saya buat tu dengan ikhlas, mulut je. Tapi tergambar kok tu, tergambar kok ni, tergambar kok tu, tergambar kok ni. Kalau aku buat kalau pada pihak manusia, kalau sedap sikit aku mengajar, orang puji, orang ramai mengaji, pitih pun boleh banyak dapat. Tu jadi payah. Tak ada kata siapa, kata kita sendiri, bukan kata korang. Kita nak perbaiki diri kita ni payah. Tu payah. Dan ikhlas ni pula pekerjaan hati. Kita tak boleh kata dia mengajar tu nampak tak ikhlas. Tak boleh juga. Kalau bahasa kita ada berasa buat sesuatu tu tak ada ikhlas, maka kena ubah, kena usaha, beri satu-satu ibadat yang kita buat tu apa juga tu dengan ikhlas. Payah. Tak boleh kata orang tu tak ikhlas. Tak boleh kata. Mana kita tahu? Lama buruk sangka dengan orang pula. Hari ni banyak buruk sangka dengan orang. Dia sangka orang marah ke dia, tak ada siapa marah kamu. Dia sangka orang kata ke dia, tak ada siapa kata kamu. Tu itulah. Hati tu kotor cemar.
Hati tu kotor cemar. Bahaya. Firman Allah Ta'ala. Firman Allah Ta'ala. Faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan soliha wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada. Itu dah. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka siapa-siapa yang adalah ia man tadi yarju, berharap liqa'a rabbih, nak bertemu bertemu akan Tuhannya. Dia man tadi, yakni di akhirat besok. Fal ya'mal amalan solihah fi'lun amrin. Maka hendaklah ia itu tadi mengerjakan amalan soleh. Ulama tafsir mengatakan amalan soleh ni terdiri daripada amalan fardu dan amalan sunat. Jangan buat mudah. Amalan sunat ni jangan buat mudah. Kurang-kurang qabliyah ba'diyah kita tu beres. Ni buat mudah. Ngaji rajin. Mengaji cukup rajin. Dari segi nak amal ibadat tu malah lawan nafsu. Tu dia nah, lawan nafsu. Itu kata amalan solihah, yakni terdiri daripada amalan fardu dan amalan sunat. Sebab itu dalam hadis kursi Nabi kata, adalah hadis kursi Allah Ta'ala kata, tak sampai makhluk aku ni kepada aku dengan semata-mata dia mengerjakan amalan fardu dengan tak ada mengerjakan amalan sunat. Tak sampai lagi. Tu sahabatlah. Walau mu pandai bercakap pun, walau pandai menghuraikan begitu begini pun, amalan sunatmu tak ada, mu tak boleh sampai. Kita wala ilmu kita banyak, amalan kita banyak, lebih-lebih lagi kita buat dengan sunat, kita buat dengan ikhlas. Apa tujuannya? Nak beri sampai hati kita dengan Tuhan. Mengingat orang ilmu banyak, orang kecek pandai, orang ibadat banyak, sampai hati dengan Tuhan tak? Mengingat boleh sampai hati dengan Tuhan. Bahkan lalai dengan Tuhan pun banyak. Ni bahaya ni. Islam ni pengamalan diri kita. Kalau kita ilmu banyak, ilmu banyak pun, kalau tak ada pengamalan, tak jadi. Itu kita kena sedar. Fal ya'mal amalan solihah, maka hendaklah mengerjakan amalan yang soleh, yang terdiri daripada fardu dan sunat. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan jangan kamu mensekutukan dengan ibadat yang kamu buat tu. Mana jangan kamu mensekutukan ibadat yang kamu buat tu dengan yang lain daripada Allah. Jangan kamu mensekutukan ibadat Tuhan yang kamu buat tu akan suatu yang lain daripada Allah. Bahkan amal ibadat kita tu kita buat semata-mata kerana Allah, kerana dengan junjung perintah Allah. Tu kalau kita buat amal ibadat. Maksiat pun kita tinggal, maksiat pun kita junjung perintah Allah juga. Kita buat taat pun kita niat junjung perintah Allah, tinggal larangan Allah pun kena niat juga junjung perintah Allah. Mudah-mudahan barulah mendatangkan kepada keikhlasan dalam mengerjakan amal ibadat. Sebab itu Allah Ta'ala kata lagu mana?
Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Tidak disuruh mereka itu melainkan hikmahnya kerana beribadat mereka itu. Mana Allah Ta'ala tak ada hantar kita atas dunia ni, melainkan hikmahnya kena junjung perintah Tuhan. Buat hak Tuhan suruh, tinggal hak Tuhan larang, berdasarkan kenal akan Allah. Jadi beramal ibadat tu pula, kata dianya, kerana beribadat mereka itu akan Allah Ta'ala, padahal ikhlas mereka itu bagi Allah akan agama. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Mana ikhlas dalam kita beragama tu lagu mana? Dengan mengerjakan hak Tuhan suruh, meninggalkan hak Tuhan larang. Apa jua perkara yang sangkut dengan Tuhan, hendaklah kita buat, kita kerjakan dengan cara ikhlas. Kalau membuat kerana manusia, ada akhirat besok, dia meminta lah, meminta balasan, meminta ganjaran. Hak pada orang hak memujimu tu, hak kata musdak sangat tu, dia minta. Apa dia nak bagi apa? Amal ibadat dia pun jadi muflis. Dia nak bagi apa? Itu kena jaga. Dan telah ikhtilaf ulama, dan telah ikhtilaf ulama, dan telah bersalahan-salahanlah oleh ulama pada orang yang beramal. Dia tu beramal, rajin buat amalan tu, buat amalan ni. Apa tu? Yang menyengutukan, yang menyengutui pada amalnya orang yang tu bagi Allah Ta'ala. Nampak meri? Dan telah ikhtilaflah oleh ulama pada orang yang beramal, yang menyengutui pada amalannya tu bagi Allah Ta'ala, akan pekerjaan dunia. Mana dia berkongsi dalam dia mengerjakan amal ibadat yang Allah Ta'ala suruh tu, dia berkongsi. Kongsi lagu mana? Pahala pun tak, pujian pun tak. Pujian tu pekerjaan dunia lah. Nampak Amri? Amri tidur. Amin batuk, Amri tidur. Maka buat batuk banyak. Minum air Jawa ni lagi. Gitu lah. Pahala pun tak. Pujian pun tak. Pitih pun tak. Ui. Itu orang panggil menyengutukan pada amalannya bagi Allah akan pekerjaan dunia. Maka memilihlah Ibnu Abdissalam. Maka memilihlah Ibnu Abdissalam. Jadi Ibnu Abdissalam ni pengarang bagi kitab Abdus Salam Syarah Matan Jauharah. Abdus Salam tu mudah sikit daripada Tuhfatul Murid tu. Dan lainnya daripada Ibni Abdus Salam akan bahawasanya tiada pahala baginya orang tu tadi sekali-kali. Tak ada pahala sekali-kali. Letih lah. Buat kerja tak ada upah. Mbak Amri, letih tak Amri? Oi, letih pun tak apa. Kerana guru kita, kita khidmat, boleh pahala. Ada sebab tu. Itu nah. Sekali-kali. Dan memilih pula oleh Imam Al-Ghazali
bahawasanya dengan iktibar sebab yang membangkitkan kepada amal itu, maka mana iktibar sebab lah. Mana iktibar sebab? Sebab dengan orang puji dia tu. Ataupun sebab dengan dia disediakan habuan-habuan yang istimewa. Maka dengan sebab tu dapat membangkitkan semangat dia, sekira-kira dia kuat dan berazam tidak meninggalkan akan amalan tu. Jadi lagu mana Imam Ghazali kata, dia kata ke mana? Maka jika ada yang terlebih banyaknya pekerjaan agama, tapi banding dua tu, pekerjaan apa? Banyak balik ke agama. Mana ikhlas dia tu banyak daripada habuan yang jendok daripada manusia tadi. Maka jika adalah yang terlebih banyak pekerjaan agama, mana ikhlas dia tu lebih lagi daripada habuan yang jendok daripada manusia tu umpama. Maka dapat baginya pahala dengan qadar amalnya. Atau adalah yang terlebih banyak amalnya pekerjaan dunia, maka tiada pahala baginya seorang. Dan jika bersamaan keduanya, sama lah, pahala pun dok, pujian pun dok, nescaya gugur keduanya. Dua-dua tak dapat. Pahala pun tak dapat, habuan dapatlah. Habuan tu dapatlah, tapi balik habuan sisi Allah tu tak dapatlah. Dan kalam Ibnu Hajar di dalam Hasyiah Idah cenderung kepada dapat pahala juga, tak boleh pahala juga, dengan qadar qasad mutlak, dengan qadar qasad semata-mata amal ibadat tu tadi. Kerana firman Allah Ta'ala, "Faman ya'mal misqala dzarratin qarran yarah." Maka siapa-siapa yang mengerjakan, yang beramal sebesar zarah akan kebaikan, maka dibalas juga dengan kebaikan. Ini sebuah, kita kata, janjian Allah. Dengan sebab Allah Subhanahu Wa Ta'ala tu tak ada menyalahi janji. Mu buat ikhlas ke, mu tak buat ikhlas ke, janji mu buat dah, maka aku beri juga pahala bagi mu. Situ habis. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala, bermula yang ketiga daripada empat, kata dianya, ialah menyempurnakan janji. Ialah menyempurnakan janji. Babit tak menyempurnakan janji tu, yakni janji hamba dengan Allah Ta'ala. Menyempurnakan janji yakni janji hamba dengan Allah Ta'ala, sama ada janji lama atau janji baru. Nampak? Yakni janji Allah, janji hamba dengan Allah Ta'ala sama ada janji lama atau janji baru. Maka janji yang lama itu, habis sikit, sekarang kita hurai. Maka janji yang lama itu pada kata hamba bala. Maka janji yang lama itu pada kata hamba bala, yakni jawab, yakni jawab bagi firman Allah Ta'ala, alastu bi rabbikum. Maka janji yang lama itu pada kata hamba bala,
jawab bagi firman Allah Ta'ala, alastu bi rabbikum. Dan janji yang baru itu pada kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Dan janji yang baru itu pada kata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Intiha pada Mekah. Kita tak ngaji dengan pada tapi boleh tahu buah pada betul kita kena banyak guru. Tak salah. Tu kata menyempurnakan janji. Iaitu menyempurnakan janji itu. Yakni janji hamba dengan Allah Ta'ala. Nampak tak Amri? Sama ada janji itu lama atau baru. Tak kira lah. Sama ada janji itu lama ataupun janji itu janji baru. Nampak? Maka janji yang lama itu pada kata hamba bala. Jawab bagi firman Allah Ta'ala, alastu bi rabbikum, qalu bala. Jadi kita ni sebelum daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala hantar kita atas dunia ni, semasa kita berada di alam benih. Tengok dalam kitab Tazkirah bagi ayah dia tu. Tengok dalam kitab Tazkirah bagi ayah dia tu. Kalau boleh ni kita ayah dia tu ngaji belaka. Daripada asas i'tiqad ngaji belaka. Kita ada orang baca. Tengoklah kitab Tazkirah. Ataupun kitab Tanmu Aulad tu. Mana gitu. Jadi apabila kita berada pada alam benih ataupun kita berada pada alam arwah, maka kesemua benih, kesemua roh-roh berhimpun pada ketika itu. Jadi pada masa itulah Allah Ta'ala tanya, alastu bi rabbikum, adakah kamu ni Tuhan aku? Adakah aku ni Tuhan kamu? Alastu bi rabbikum, adakah aku ni Tuhan kamu? Qalu, menjawab sekalian mereka itu yang dikepalai oleh nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kata lagu mana? Bala, bahkan tak kira di situ. Anta Rabbuna, bahkan bermula kamu ya Allah, Rabbuna ialah Tuhan kami. Jadi apabila mudah mengaku, dengan mana kata mudah sudah mengikat perjanjian bahawasanya Allah Ta'ala itu Tuhan kamu, apabila Allah Ta'ala hantar, letak akan kamu ke dunia, maka hendaklah kamu mengerjakan apa yang Tuhan suruh, meninggalkan apa yang Tuhan tegur. Di mana berjanji? Dan janji yang baru itu, ini khusus bagi orang kafir yang nak masuk Islam. Orang kafir, Hindu ke Cina ke Siam ke tak kira lah, kalau dia nak masuk Islam, dia kena mengucap 2 kalimah syahadah. Nampak Amri? Kita yang kita herankan hari ni, orang kafir pandai baca Quran. Dia pandailah baca Quran. Pasal dia mengaji. Kita kalau kita baca, boleh baca kitab Injil, Taurat. Tak kita mengaji. Tapi adakah kita nak masuk agama Yahudi Nasara? Wa'iyazbillah. Ini heboh. Orang kafir jokong perjuangan Islam, siapa pun boleh. Biar dia masuk Islam, baru ramai umat Islam baru teguh agama kita Islam. Tu kita ndak. Ini yang kita kan, orang kafir banyak dah sokong perjuangan Islam. Yang kita ndak orang kafir masuk agama Islam. Lagu mana? Lagu mana Meri? Nampak? Orang kafir. Sebab tu kalau orang kafir, dia mari jumpamu, dia royak padamu, dia kata dia nak masuk Islam, maka dengan secara automatik pada ketika itu jugalah
menjadi kewajipanmu kena ajar dia mengucap. Tanpa melambat-lambatkan. Ada juga, bukan kerja saya, kerja pejabat agama. Lah dia nak pergi pejabat agama tu dilanggar oleh lori mati. Mu berdosa nak beri? Walau itu kerja orang pejabat agama pun, maka hendaklah mu ajar dia tu mengucap dulu. Patut ikut dia lah. Kalau dia nak pergi pejabat agama, baguslah jadi tahqiq lagi. Ni kita tak tahu pasal tak mengaji. Bukan tugas aku, bukan kerja aku. Dia mengajar ngucap. Mana mu tak ada nak lambat-lambatkan pun tak boleh. Kena ajar. Takkan tak tahu ajar dia ngucap. Lepas tu terkedilnya, sementara dia nak pergi pejabat agama tu, dia dilanggar oleh lori hingga mati di situ. Cara tu. Jadi orang kafir, dia mengikat perjanjian setelah daripada dia mengucap 2 kalimah syahadah. Maka apabila dia mengucap 2 kalimah syahadah, maka selepas daripada tu, dia kena buat apa yang Tuhan suruh, dia kena tinggal hak Tuhan larang. Hak dia tak buat dulu lagu mana? Apa je Ramlan? Tuhan maafkan dia tak? Hak ikan dulu dah sebelum daripada dia Islam. Mana ada dia semayang? Lagu mana yuk? Diampun oleh Tuhan tak? Tuhan maafkan. Ni kita banyak hari ni. Bukan kerja aku beri orang masuk Islam, kerja pejabat agama, kerja jahat. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Tak apa tu, panjang tu. Tuan ayah katanya, janji kita ni ada 2, janji lama, janji baru. Tu dah habis itu nah. Iaitu menyempurnakan janji tu. Iaitu menyempurnakan janji, mengerjakan segala yang disuruh. Mengerjakan segala yang disuruh oleh Allah. Sama ada hak wajib, hak sunat. Itu mengerjakan segala yang disuruh oleh Allah. Sama ada hak wajib dan hak sunat. Lebih situ. Setengah daripada suruh yang wajib itu ialah menuntut apa? Amri. Menuntut ilmu. Beratlah ni. Itu kita kalau tak ada keuzuran, syarak, kita saja-saja meninggalkan ilmu. Lebih pula kita duduk dalam maqam murid. Setengah ulama kata berdosa, tapi orang tak ada ambil kira. Kita duduk dalam maqam murid, kita saja-saja meninggalkan ilmu dengan sebab ketiadaan uzur syarak, maka berbintik, bertumpuk dadamu tu dengan satu tumpukan hitam. Lama-lama lagu mana? Lama-lama hatimu liar dengan Tuhan. Liar. Itu berat. Itu walau lagu mana pun, kita susah payah lagu mana pun, dalam seminggu mesti kita menghadiri majlis ilmu. Tapi kita ambil mudah. Pasal kita tak ada berasa masuklah hati kita tu. Kita tak ada berasa kita ni berdosa. Kita berasa kita ni sempurna. Tapi itulah kita mudah. Mudah meninggalkan daripada menuntut ilmu. Semayang pun tak payah. Mangkali apabila hati tu dah bertumpuk hitam sekali, kalau 20 kali penuh ni. Apabila hati tu dah ditutup, mana tak nampak perkara kebaikan, dengan mana kata hati dia tu ada penyakit.
fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada. Apabila hati dia ada penyakit, salah satu daripada penyakit angkuh, penyakit takbur, dia tak mau dengar kebenaran. Yang mana kebenaran tu dikata kesalahan, kesalahan tu dikata kebenaran. Tu berlaku pada akhir zaman ni dengan sebab tak ada ilmu tu. Dia dah baju Ramlan. Baju Ramlan? Mengerjakan segala yang disuruh oleh Allah. Sama ada hak wajib dan hak sunat. Dan setengah daripada suruh yang wajib itu ialah menuntut ilmu. Tuntutlah ilmu. Jangan malah, jangan segan. Habis itu. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Lagi kata dia nya. Bermula yang keempat, daripada segala tanda seorang tu bersifat dengan agama, kata dia nya ialah ketiadaan melampaui sengkat ketiadaan melampaui sekatan Allah. Mana hudud. Kita nak ada hudud. Tilka hududullah. Jangan langkau lah. Kalau kita masuk sepadan orang, nak pergi masuk ke Thailand, kena ada dokumen-dokumen hak penting. Kalau tidak, tapi orang zaman dulu lagu mana tahu. Sampai ke ni pun ada tu. Nomor rotong aurat ada ni, bebas. Dia keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk, keluar masuk. Buat tak tahu. Zaman dulu tak apalah mudah sikit. Zaman sekarang jangan. Tapi ingat sebab ada majmu' syarif. Majmu' syarif. Tak pula meratung aurat ke, Dailul Khairat. Boleh pergi keluar, pergi masuk dengan tak ada orang periksa, seolah-olah orang tak nampak. Nampak mari. Ada amalan. Tapi kalau orang nampak, siap lah mu. Orang tak nampak. Nak nampak lagu mana dia lalu tu, tekah immigration tu tengah makan tunduk. Sengah tu pergi balik-balik golok, klik tu, berilah buah rambutan sekilo. Kali tak nampak besok, macam-macam lah. Nak katanya apabila di dunia lagi, kalau di dunia ni kalau kita kata perundangan kan, kita nak pergi tempat orang, nak melangkau negara luar, kena ada dokumen penting. Cuba kita masuk ke tempat orang dengan tak ada dokumen penting. Lagu mana Amin? Sampai tak ke tempat tu Amin? Tentu tak sampai. Itu satu dah. Kalau orang tahu pula kita tu kosong, bawa masuk lengguk lah. Tak apa dah tu. Mana katanya? Ialah ketiadaan melampaui sengkat. Mana? Melampaui sekatan Allah. Ini kata hudud ni. Iaitu ketiadaan melampaui sekatan Allah, meninggalkan segala yang dilarangkan oleh Allah. Maknanya apabila kita meninggalkan segala yang Allah Ta'ala larang, dengan makna katanya diri kita tu ketiadaan melampaui sekatan Allah lah. Mana dia? Sama ada yang haram dan yang makruh. Itu dia. Makna perkara yang dilarang oleh Allah ni dua. Haram dan makruh. Haram tegah putus, makruh tegah tak putus. Jadi kata setengah ulama, dua perkara ni sama ada haram maupun makruh, maka kita kena berpantang daripada mula lagi. Makna daripada mula lagi dah, kita meninggalkan pekerjaan haram dan pekerjaan makruh apabila kita berada dalam golongan orang-orang mukallaf. Dan apabila kita mukallaf je, kita tak buat benda haram dan kita tak buat benda makruh. Mujurlah makruh ni benda tak putus, tegah tak putus amri. Kalau tegah putus ke berat,
Berat Amri. Ha? Ha. Belacan, air sedap belacan. Budu sedap. Cencaluk sedap. Sedap tu. Tu baru nak makan cencaluk. Oh, sedap cencaluk. Dia kurang sikit pada budu. Kalau budu makan lebih ke gatai lah hidung. Cencaluk ni dia tak ada gatai. Pergi bersin sok mau. Orang Melaka kan. Yang dilarangkan oleh Allah. Mana dia? Dua tu. Haram dan makruh. Jadi apabila kita tinggal dua perkara ni, yang mana dua perkara ni adalah larangan Allah, maka itulah tanda kita tu bersifat dengan agama Islam. Habis itu dah. Qala musannifu rahimahullahu ta'ala. Lagi kata dia nah. Dan melengkapi agama itu. Gitu lah. Dan melengkapi agama itu, yakni dhabit tu, yakni masuk dalam kata agama itu. Dan melengkapi agama itu, yakni masuk dalam kata agama itu. Mana perkara yang masuk dalam kata agama itu? Kata dianya, ialah adalah ia. Ialah adalah ia atas tiga perkara. Yakni apabila ada tiga perkara ni, baru jadi sempurna agama seorang tu. Begitu. Yakni apabila ada tiga perkara yang lagi akan disebut ni, baru jadi sempurna agama seorang tu. Jadi kita nak tahu agama kita ni sempurna ke tak sempurna, maka kita kena tahu tiga perkara ni. Kalau ada tiga perkara ni terhadap diri kita, yang kita mengaku kita ni Islam, setara keturunan, maka kena tadi ada tak tiga perkara ni. Kalau ada tiga perkara ni, barulah jadi agama yang kita anuti tu tadi sempurna. Iaitu tiga perkara tu. Yang pertamanya Islam, dan yang keduanya iman, dan yang ketiganya ihsan. Ma huwal Islam, ma huwal iman, ma huwal isam, ma huwal ihsan. Sebut mat saya pula dah. Mat saya. Wallahu a'lam lah. Dia akan beritahu di sini ni. Nampak Amri? Apa dia Islam, apa dia iman, apa dia ihsan? Insya-Allah musannif dia akan hurai pada kita satu-satu. Itu dia nak. Dia kata wallahu a'lam, bermula Islam itu. Dan kata setengah ulama, permulaan mengandung Sayyidatina Aminah akan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada hari Isnin. Pada hari Isnin. Kerana hari Isnin itu yang maklum. Kerana hari Isnin itu yang maklum pada segala akhwal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mana pada segala kelakuan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Daripada hasilnya Nabi, bayan daripada segala akhwal tu.
daripada hamilnya Nabi. Mana hamilnya Nabi. Mana hamilnya Nabi itu apa? Mengandungnya Nabi. Mana mengandung oleh ibu Nabi. Hari Islam. Dan beranaknya Nabi pun hari Islam juga. Dan bangkitnya Nabi. Mana ditabalkan Nabi itu jadi pesuruh. Pun hari Isnin juga. Dan Isra' dan Mi'rajnya. Isra' ni mana? Berjalan malam. Mi'raj naik ke langit bertemu dengan Tuhan. Pun hari Isnin juga. Sabit tu Allahyarham Tuan Guru Haji Nurdin Jindram, dia pernah tegur tu imam Masjid Jindram tu lah. Tegur apa? Dia kata jangan baca ayat lazim tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab pada hari Isnin dalam semayang. Dia pernah tegur. Pernah dia tegur. Kerana surah tu menceritakan daripada perihal Abu Jahal. Ada. Dia larang lah. Dan mi'rajnya dan bertemu dengan Tuhannya Nabi pun hari Isnin juga. Dan hijrahnya Nabi kepada Madinah pun hari Isnin juga. Dan tak kala masuknya Nabi ke dalam negeri Madinah pun hari Isnin juga. Dan wafatnya Nabi pun hari Isnin juga. Setengahnya perkara yang tersebut itu pada hari Isnin. Setengah daripada perkara yang tersebut tu pada hari Isnin tu betul-betul. Dan setengahnya perkara tu berlaku pada malamnya Isnin. Perkara yang disebut tadi. Setengah daripadanya betul-betul jatuh pada hari Isnin tu. Dan setengah daripadanya tu jatuh pula perkara tu, berlaku perkara tu pada malamnya Isnin. Macam malam Isnin ni lah, kita kata hari Khamis. Mana hari Khamis tu mula daripada matahari naik, matahari terbenam tu, hingga nak sampai subuh tu. Tu malam Isnin tu. Mana esok ni tu Isnin. Mulai daripada tu, mulai daripada terbenam matahari tu hingga sampai terbit fajar. Fajar Kazib ke Fajar Siddiq. Fajar Siddiq nah. Maka itu dikatakan malam Isnin. Bukan hari Isnin yang esoknya Selasa. Kebanyakan kita. Tak. Hari Ahad yang esoknya hari Isnin. Mula daripada maghrib tu lah. Betul kalau siapa-siapa mati, dia mati, kita kata jangan itibar pukul 12 tu. Pukul 12 malam baru bawah tu. Maknanya kalau dia mati hari Khamis lepas pada maghrib, maka dikatakan mati dia tu mati malam Jumaat lah. Gitu nah. Gitu dia itibar tu. Dan telah berkobar-kobarlah pada malam itu. Pada malam berpindah nur Nabi Muhammad ke dalam rahim ibunda yang dia sayang. Gitu nah. Dan telah berkobar-kobarlah pada malam itu, yakni pada malam berpindah nur Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dalam rahim ibunda dia tu. Telah berkobar-kobar oleh segala binatang yang liar. Pakak-pakak berkobar-kobar belaka.
Segala binatang yang liar tu. Berkhabar-khabar dengan lidah yang fasih, dengan lidah yang terang. Sebelum daripada ni kita kata tak ada lah segala binatang yang liar ni boleh bertutur dengan lidah yang fasih. Susah kata nak bertutur dengan lidah yang fasih, bertutur pun tak ada. Makna bertutur dengan lidah yang fasih ni kiranya sekira-kira tuturan binatang yang liar ni tadi dapat dipahami. Nampak cikgu? Betul lah. Ketipu. Pelik sangat ni. Ambil mana? Bid'ah ni. Bid'ah dalalah. Mu tak tahu bahasa. Nampak cikgu? Nampak tak ni? Abang Haji Ramdan. Ayam yang dia berkokok. Kuk, 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 kuk. Ada makna tak? Abang Haji Ramdan? Ada makna tak? Ada makna dalam bahasa Arab yang kita terjemahnya. Kesimpulan daripada terjemahnya, dia gerakmu suruh bangun subuh. Nampak ya? Buat apa kamu tidur? Lebih daripada dia lagi pula. Dia gelak tu, faham? Dia gerak tu. Tapi oleh kerana kita tak faham, kita fahamnya ku 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 ku. Tu ayam kokok tu. Hari nak siang. Nampak Haji? Ada kalimah dia dalam bahasa Arab. Saya pun lupa dah. Gitu nah. Makna dengan lidah yang fasih tu tadi, tuturan dia tu boleh dipaham. Nampak tak Amin? Amin? Boleh dipaham bagi Quraisy. Bagi masyarakat Quraisy. Jadi masyarakat Quraisy dia boleh faham. Faham dia akan tuturan segala binatang yang liar tu. Nampak? Berkhabar-khabar dengan mengandung akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi nak. Dan telah menerkam oleh setengah mereka itu. Mereka itu masyarakat Quraisy, dan telah menerkam setengah mereka itu masyarakat Quraisy atas setengahnya masyarakat Quraisy pada malam itu dengan kesukaan. Bagaimana caranya menerkam tu? Dengan berkobar-kobar setengah mereka itu akan setengahnya mereka itu dengan mengandungnya Aminah akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lagu mana kata menerka ni? Makna menerka ni ginilah kita kata nah. Mana setengah daripadanya hamba sana, hamba sini, hamba sana, hamba sini, hamba sana, hamba sini. Untuk membawa khabaran kata Siti Aminah mengandung akan Nabi. Yang tunggu panggil menerkam. Faham tak Haji? Mana setengah daripada puak Quraisy ni hamba sana, hamba sini, hamba sana, hamba sini, hamba sana, hamba sini. Gi ke sana, gi kemari, gi ke sana, gi kemari. Apa tujuannya? Untuk memberitahu kata ibu Nabi mengandungkan Nabi. Nampak tak? Makna menerkam ni membawa perkhabaran dengan cara ke hulu ke hilir lah. Kinayah daripada kata terlampau sangat serenuk. Nampak tak? Terlampau sangat serenuk. Barangkali kalau kita kata ke zaman dulu, kalau orang kampung kita balik daripada Mekah,
Lebih-lebih lagi kaum keluarga kita. Kita seronok tak? Lagu mana? Pak Ngoh. Pak Long balik dah. Aku tahulah hang. Kata dia Pak Ngoh, aku tahulah. Emang beritahu dah. Lepas tu mari lagi. Pak Ngoh, Pak Long balik dah. Kenanya daripada seronok nak beritahu kata Pak Ngoh ni balik daripada Mekah. Marilah pakat-pakat kita berjumpa. Mudah-mudahan dapat minum air zam-zam. Orang dulu boleh bawa air zam-zam banyak. Keperiah tu dia bawa banyak beri ke budak-budak. Dan ni nak royak beritahu nak balik pada Mekah takut orang pergi rumah dia. Orang zaman dulu seronok buat kenduri pula. Apa yang ada jamu. Orang ni takut. Pasal orang nak ambil keberkatan. Nampak? Kata Pak Ngoh, aku tahu dah. Lepas tu mari lagi orang beritahu Pak Ngoh. Pak Ngoh, Pak Long balik dah. Aku tahu. Namun dia pun nak marah. Itu juga kita kena. Mana dengan kita terlampau seronok. Ustaz mengajar malam ni. Ustaz mengajar malam ni. Orang ni pun kata, Ustaz mengajar malam ni. Ustaz mengajar malam ni. Kalau orang tak seronok, gila mu. Gila mu. Kalau ada macam tu pemujur dah. Walau dia tak pergi pun ada perasaan seronok apabila dia beritahu kata malam ni ada majlis pengajian. InsyaAllah. Kalau aku tak pergi, roh aku pergi. Ni kata itu budak. Itu hancur. Tak ada ilmu. Nampak apa Ramadan? Betul tak Ramadan? Betul tak? Tu kata semangat kita tu. Semangat budak tak. Ni tengok. Kerana dia mahu tahu. Inilah Nabi yang boleh membawa keselamatan hidup orang yang mengikut ajaran dia tu daripada dunia sampai akhirat. Gitu. Dan telah gegoklah. Pula dah. Dan telah gegoklah, telah riuhlah. Telah gegok komputer. Telah riuh rendah, telah bergeger. Pada malam itu, yakni malam perpindahan Nur ke dalam rahim ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Gegok, riuh rendah, bergeger oleh segala orang yang mahir. Mereka itu segala orang dengan ilmunya segala orang daripada segala kitab. Mana ahli kitab? Ahli kitab apabila dia dapat perkhabaran kata pada malam tu berpindah Nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke dalam rahim ibu Nabi, maka ke semua ahli kitab, pendeta kitab riuh kinayah daripada berseronok. Kerana mereka tahu ahli kitab ni, pendeta ni dia tahu barangkalilah ada terkandung disebut di dalam kitab yang mereka baca tu, akan satu masa besok akan terbit Nabi yang membawa kebahagiaan dunia akhirat jika beriman dengan ajaran yang dia bawa tu. Min ba'di ismihi Ahmad. Mereka tahu dalam kitab Taurat, kitab Zabur, kitab Injil termaktub dah. Satu masa besok akan bangkit seorang Nabi yang membawa kebahagiaan dunia dan akhirat, yakni namanya Ahmad. Tapi dia tak rakyat Muhammad. Min ba'di ismi Ahmad. Bagi dia takkan suka.
Nabi kita ni nama dia kalau di langit masyhur dengan Ahmad, kalau di bumi masyhur dengan Muhammad. Kita sebab kita tak ada tak ada semangat. Daripada segala kitab, mana ahli kitab, ahli penita, dengan berkhabar-khabar, gegok riuk geger, dengan berkhabar-khabar, dengan mengandungnya ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seronok. Dan telah gementarlah oleh segala penita Yahudi pada malam itu, daripada ketakutan akan hilang agamanya Yahudi. Jadi penita Yahudi pula pada malam tu dia apa? Gementar dengan sebab dia takut. Dengan sebab dia takut agama yang dia bawa tu sebelum ni akan apa? Akan hilang dengan sebab kemunculan satu agama yang akan dibawa oleh Rasul yang dikandungkan oleh ibu dia ni. Nampak? Takutlah. Macam kita lah, kita tahu orang tu nak lebih sikit pada kita kan. Jealous suka main. Rangai kita macam tu. Kita tahu orang tu dia nak lebih sikit pada kita, marah. Dengki. Aku tahulah perangai dia. Mula ada cerita keburukan orang. Dia tahu orang ni nak lebih sikit pada dia. Dia raya. Hot doket tak bau, hot jauh bau. Bagaimana Amri? Gitu lah manusia. Ini pun gini dengar. Begitu. Dan terbuka sebutnya. Tak kena. Dan terbuka sesaknya perkataan. Dan tipu dayanya perkataan mereka itu. Mana terbukalah, mana nyata. Yang dia mendakwa agama mereka tu membawa kebenaran. Jadi apabila timbul Nabi, dan Nabi pula membawa satu ajaran daripada Allah Ta'ala, maka tentulah agama yang dibawa oleh Nabi kita tu dapat membuktikan kesesatan dan tipu daya dan salah dan jahil mereka itu segala penita Yahudi dengan zahirnya, dengan lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan telah berhamburlah ke sana kemari. Dan telah berhamburlah ke sana kemari, ke hulu ke hilir, ke darat ke bawah, ke tebuk ke parit, dengan kesukaan pada segala alam ini. Dan bertambah-tambahnya hanya kesukaan dengan sebab mendengar mengandungnya ibu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Dan jadi hijaulah segala muka bumi. Muka bumi ni jadi hijau dengan segala tumbuh-tumbuhan. Mana dengan segala pokok-pokoknya bumi pada tahun itu, yakni pada tahun mengandung Aminah akan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tahun hok Aminah mengandungkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tu, bumi padang pasir tu jadi hijau. Bumi padang pasir yang asalnya pasir jadi hijau. Tu dengan makna kata tumbuh rumput. Tumbuh rumput. Kinayah daripada kata turut
meraihkan kesukaan, kegembiraan, yang akan lahirnya satu rasul membawa perubahan besar, membawa perubahan besar di dalam menyelamatkan akidah, dan membetulkan amalan supaya menjadi sempurna, dan memperbaiki dalaman hati supaya sentiasa bersifat dengan sifat yang dipuji. Itu sangat salah satu daripada hikmah ditabalkan, dibangkitkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni untuk memperbaiki akhlak yang sempurna. Mana dia akhlak yang sempurna? Seperti mana terkandung di dalam kalam-kalam Barzanji, kalam-kalam qasidah, kalam-kalam syair tu. Tu. Mana kalau kita tengok hijau ni, hijau ni makna tanda subur, tanda subur. Mana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan menyuburkan akidah yang sempurna, menyuburkan akhlak yang sempurna, menyuburkan kesempurnaan dalam ibadat. Nampak? Sehingga menjadikan Sayyidul Mursalin, ketua pula segala rasul-rasul yang diutuskan. Tak subur. Subur masyarakat. Masyarakat jadi sehat, masyarakat jadi sedar, masyarakat jadi segar dengan Islam, dan dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita pasal apa? Pasal kita tak tahu sejarah. Kita kurang mengaji sejarah. Sebab itulah kita tak ada berasa kasih kepada Nabi. Cuba kita mengaji sejarah. Dan kita tidak menghayati segala syair-syair ataupun segala qasidah-qasidah berjanji-berjanji tu akan erti dia tu. Tapi alhamdulillah lah, lagu mana pun lama kelamaannya membawa pada kita kasih pada Nabi. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Orang jadi kasih. Kita tahu. Nampak? Baju Ramadan, perempuan ada pakai ikut. Orang hulu, orang hilir, orang darat, orang baru pakai ikut meneru. Tak larang nak tepi. Kedoa tu. Kedoa qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Kasih dah. Dia dah yuk. Tapi kalau kita memahami tafsir ayat tu, membawa kepada kita kasih kepada Allah, dan kasih kepada Rasul. Kita jadikan ayat pengasih. Tak apalah tu. Jadi hijau. Kemudian daripada kemaraunya bumi. Dan kemudian daripada keringnya bumi. Yang mulanya sebelum daripada nur Nabi Muhammad tu dikandung oleh ibu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tu, bumi padang pasir ni kemarau, kering. Tapi apabila rahim ibu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dimasuk oleh nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan secara automatiknya menghijau kawasan padang pasir. Dan jadi berkatlah segala susu kambing dengan banyak air susunya kambing. Berkat tak berkat? Kalau kata kambing tu tak ada susu pada mulanya, walaupun tahap dia tu boleh mengeluarkan susu, tapi tak ada setitik susu pun. Menjawab pada tu ada susu. Kalau kata kambing tu
kurang susu. Ada susu tapi kurang. Mulai daripada tu, cuba picit tengok. Cuba picit tengok. Sekira-kira banyak tak banyak, tak ada dah. Besin ke, tas ke, kendi ke, cawan ke, untuk menadah air susu tu tadi. Punya banyaknya. Dia kata berkat. Baldatun tayyibah wa ghubur ghafur. Nampak, Mandi? Kalau kita sekarang ni, kalau di situ ada ulama, maka tempat tu jadi berkat. Bumi tu jadi berkat. Tu. Baldatun tayyibah wa ghubur ghafur. Baldatun tayyibah, mana bumi yang tayyib. Dan masyarakat di situ Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dosanya. Kita nak bumi yang lagu tu. Baldatun tayyibah wa ghubur ghafur. Kata bumi itu, kata bumi itu berkat. Tapi kita dari ni bumi tak berkat. Dengan barangnya mahal, dengan muksiatnya, dengan gempa bumi akhir tu. Kenapa? Kerana tak ada ulama. Kerana tak ada pewaris-pewaris Nabi yang memberitahu kedudukan Islam. Begitu begini, begitu begini, begitu begini. Dan bertambah-tambahnya susu kambing pada tahun itu. Banyak sungguh susu kambing pada tahun itu. Dan jadi gemuklah. Dan jadi gemuklah, jadi besarlah segala haiwan dengan sebab banyak makanannya segala haiwan. Makanan haiwan pun jadi banyak. Dan jenuhnya makanan haiwan. Bila tu? Kemudian daripada payahnya makanan segala haiwan, dan picitnya dan sempitnya makanan segala haiwan pada tahun itu. Kalau pada tahun sebelum pada ni, makanan haiwan susah nak cari, payah nak cari, tak ada di situ rumput, tak ada tumbuh-tumbuhan. Jadi dengan sebab menghijau tu, maka banyaklah tumbuh-tumbuhan, maka haiwan yang ada di situ pun turutlah gemuk, turutlah besar. Dengan sebab mudah mendapati makanan, yakni tumbuhan yang hijau tadi. Makan tu lah. Jadi gemuk, kemetut tu. Daging banyak, lemak banyak. Dalam kolesterol pun banyak. Dan telah beratlah pada tahun itu, pada tahun mengandung Nabi itu, akan segala ranting kayu, dengan sebab banyak buahnya kayu. Tu dia. Mana buah-buah kayu pun pian tu menjadilah. Lah ni nak makan payah ni. Nak makan buah menia pepayah. Kalau orang mengandung tak tahulah. Payah nak cari. Tapi kalau buah rambutan rian mudah pula. Nak makan buah berangan, berapa dah bulan nak mengandung? 2 bulan dah. Tak dapat buah berangan. Nak makan buah kedondong, buah pelik-pelik. Lama anak dia besok duk berangan. Lali. Nanti jadi lali. Mungkin juga. Ni dah mudah semua nak makan apa pada belaka lah ni. Buah-buah kayu pun lebat. Jadi sungguh. Tapi tanda akhir zaman ni, buah-buah kayu berbuah tidak mengikut musim pula. Ada akhir zaman ni, salah satu daripada tanda kiamat, buah-buah kayu berbuah dengan tidak mengikut musim. Lah ni nak makan rian mudah, nak makan rambutan mudah. Dulu setahun sekali. Lah ni dah. Kalau tak ada di tempat tu, mari hok Bangkok ni mari. Mari hok balik sebelah sana. Tu. Lah ni yang payahnya nak ganti ulama hari ni. Tak ada payah.
Apabila mati seorang ulama, nak ganti. Tu dia nak. Nak jadi macam ulama tu payahlah. Nak ganti tu pun payah. Kawasan tu. Nak ganti imam pun payah. Nak ganti Tok Bilal pun payah. Tok Siok pun payah. Kalau boleh pun, boleh setakat tu lah. Payah dah ke zaman ni. Nak cari orang yang reti dalam bidang agama. Habis tu kita ngaji dalam bidang agama ni tak ada rugi dunia akhirat. Tak ada rugi. Tak ke zaman ni. Dan jadi kesudahan pula bagi orang yang dan jadi kemudahan pula bagi orang yang hendak mengambil akan dia buah-buahan. Mana orang yang hendak berhajat akan buah-buahan tu, seperti dia nak makan buah tu. Jadi mudahlah. Mana buah tu ada dan buah tu banyak dan buah tu tak ada putus pula. Dan telah berkata Yazid bin Abdullah bin Wahab, aku dengar akan mak saudara aku berkata, ia mak saudara aku, bahawasanya Sayyidatina Aminah berkata, ia Sayyidatina Aminah tak kala mengandung aku dengan anakku. Dia kata pada masa mengandung aku dengan anakku, yakni Nabi lah, padahal tiada aku ketahui, kata Aminah, dengan bahawasanya aku ni hamil, aku ni mengandung. Nampak Amri? Aku tak sedar yang aku ni mengandung. Tak berasa lah, tapi aku tahu aku mengandung. Tak berasa. Kalau seorang ibu dia mengandung, dia berasa mengandung. Dia berasa berat perut tu, makin hari makin berat, makin hari semakin berat. Bapak pun walaupun dia tak berasa, dia turut merasai kesusahan suami isteri dia tu. Ni tok suami nak tekan isteri, seksa isteri. Nampak? Walaupun tak berlaku berat kepada tok suami, tapi tok suami dia faham, isteri aku ni dalam mengandung ni, payah nak buat kerja tu, buat kerja ni. Lama dia suruh cuci parit. Nampak beri? Betul? Kerana aku tidak berasa berat. Perut tu. Nampak? Cubalah ibu-ibu yang lain mengandung. Kau sehari kau berat, kau sehari kau berat, kau sehari kau berat. Bersepak bertendang anak kau lagi sakit. Enggak mudah kat Meri nak mengandung. Teruk ibu, bapak suka bukan main. Abang, bawa lah saya pergi hospital hari ni. Abang busy nak pergi negara luar, projek tu projek ni. Nampak Amin? Umpama begitulah. Kita buat misal lah. Kerana aku tidak berasa berat, perut aku tu relax je. Kalau kata berjalan pun, macam mana aku tak mengandung. Pada yang lain-lain ada beza. Dan tidak berasa penuh. Mana perut aku ni tadi, kandungan perut aku ni tak berasa penuh, rasa kosong, rasa tak ada diisi akan sesuatu benda. Dan sakit, anda tak berasa sakit pula. Tapi kalau ibu-ibu yang lain berasa sakit, tambah kandungan tu dah naik 7 bulan 8 bulan tu, kira kita kata baby tu dah membesar. Kerana baby ni bukannya dia duduk diam dalam perut tu, sepak sana sepak sini, sepak sana kuih sini, berasa sakit lah. Sakit pula bukan jenis sapu-sapu minyak angin. Seperti barang yang berasa oleh segala perempuan yang hamil. Seperti barang yang berasa oleh segala perempuan lain yang hamil, yang mengandung. Begitu. Tetapi bahawasanya aku ketahui dengan terangkat haid aku. Mana haid tak datang lagi. Mana aku tahu tu? Sebab haid tu tak datang lagi. Pada aku mengandung kan Nabi, kan anak aku tu, yang aku boleh tahu tu
berasa pada aku tu, akhir aku tu terhenti, terputus. Itu yang aku berasa. Dan tiba-tiba datang akan aku oleh seorang. Wallahu a'lam bishawab. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa nas'aluka qalban khashi'an wa nas'aluka 'ilman nafi' wa nas'aluka yaqinan shadiqan wa nas'aluka amalan shalihan wa nas'aluka dinan qayyima wa nas'aluka 'afwa wal 'afiyah wa nas'aluka tamamal 'afiyah wa nas'aluka syukran 'alal 'afiyah wa nas'aluka Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Allahumma ja'al akhir kalamina la ilaha illallah Muhammad ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله